Tuan Ketua, saya ucapkan semua ahli-ahli parlimen yang telah pun membahaskan usul yang saya bentangkan tadi. Dan saya kata usul ini adalah untuk membatalkan. Saya tidak mahu cerita tentang merit sebab kalau hari ini pun, kalau sebelah kerajaan menang, contohnya, saya akan bentangkan usul yang meritnya nanti akan dibangkitkan semula. Nanti dua kali ceritanya. Yang keduanya, saya hanya nak menerangkan bahawa SOSMA ini hanya kita berikan kepada kesalahan-kesalahan jadual pertama dalam SOSMA. Itu saja. Yang banyak dibangkitkan ini kes-kes yang tak sama dengan apa yang saya katakan. Contohnya kesalahan terhadap negara, kanun kesesaan, Akta 574, bab 6A, kesalahan yang berhubungan dengan keganasan, bab 6B, jenayah terancang, bahagian 3A, penyeludupan migran, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, dan Akta langkah-langkah khas menentang keganasan di luar negara. Yang kedua, kalau kita cerita tentang akta jadual pertama ini, kesalahan yang saya katakan, banyak daripada kesalahan-kesalahan ini adalah merupakan kesalahan yang merangkumi ramai daripada penjenayah yang kita tangkap. Ini adalah sesuatu yang memerlukan masa yang agak lama untuk kita siasat. Ramai daripada rakan-rakan mengatakan ahli parlimen di sini menimbulkan proses siasatan mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Jenayah KTJ. Saya faham bahawa kalau kita nak ikutkan Seksyen 117 ini, betul saya maklumkan, memang betul lah. Di 24 jam hari pertama kita siasat dan kita akan lengkap dan bawa terus ke magistrate. Kemudian kita minta tambah 4 hari. Kemudian kalau tak cukup, minta tambah lagi. Masalahnya bila terlampau ramai yang kita rangkumkan semua ini, kadang-kadang change of evidence is very important dalam siasatan yang dilakukan. Kalau kita bawa ke mereka ni ke mahkamah, sudah ada cerita-cerita yang terbuka. Sebab itu kita perlukan 48 jam. Yang pertama tu 48 jam seperti Jelutong. Jelutong ni, dia sendiri kata tak dibenarkan, tak tahu pun apa perkara yang saya nak maklumkan bahawa saya tak tahu siapa ini. Peguam Raya telah pun dilantik sebagai peguam kepada Superintendent Nasrul pada 2 bulan 7 2022. Ini menunjukkan siapa yang salah di sini. Kita memang benarkan. Siapa kata kita tak boleh berikan peguam untuk dilantik? Ini masalah kita. Penjelasan. Saya Penjelasan, nak penjelasan. maklumkan. Menteri. Sebab itu, Tuan Ketua, apapun yang saya nak jawab di sini adalah semata-mata kerana nak bagi tahu. Bukannya saya tak tahu tentang Seksyen 117. Menteri sendiri cakap tak perlu. Kesalahan yang berat cakap ini. merit, but he's talking about merits for the matter. What is he out of his mind? Saya tunggu. Bukan. Yang Berhormat, Menteri cakap, I know the floor. Yang Berhormat, boleh bagi sedikit laluan. Saya nak tanya satu soalan saja, Yang Berhormat. Yang Berhormat, sebab itu saya nak maklumkan. Yang Berhormat, jangan lari dari saya nak maklumkan Yang Ketua, kalaulah dalam seksyen peraturan kita 35 Yang Berhormat, 35.5 ini cakap merit ni macam mana? Jangan mengelirukan Dewan Yang Berhormat. Mengelirukan Dewan. Biarlah bila dah sebut tentang raya, biar dijelaskan. 35.6 seseorang ahli tidak boleh bercakap berkenaan dengan apa-apa kita perkara semua tahulah, Yang Berhormat, yang ada dalamnya faedah kewangan yang tepat bagi dirinya atau macam-macam lagi. Tak berani jawab. Ini menunjukkan, saya tunggu daripada mula tadi saya dengar semua. Saya berikan belum dengar saya. Betul Pasir Gudang. Pasir Gudang kata tak Please, the minister is answering and he doesn't allow the floor. The peraturan is clear. Please, Ipoh Barat. Please. Tuan Ketua, terima kasih Tuan Ketua. Sebab tu Pasir Gudang kata tak boleh. Saya takut kata, untuk boleh lepas ni mengambil tanya soalan. Jelutong.
dia pun telah dilantik. Beberapa lagi macam-macam kes Speaker, yang saya nak maklumkan bahawa di bawah undang-undang kalau kita ini- tidak dibenarkan untuk berjumpa. kalau ini Do you know that? Kalaulah saya katakan ini semua adalah sesuatu yang tidak memberikan ruang kepada mereka yang telah pun ditangkap, tak benar sama sekali. Kita beri peluang. Kita Dan tidak sebab diberi itu, peluang untuk Tuan berjumpa. Tuan Dan Ketua, saya nak maklumkan juga di Jangan sini kelirukan Dewan. bahawa kes-kes yang ada hari ini, kerana kes-kesnya adalah merupakan kes-kes yang terancam. Kes yang terancang ini adalah merupakan kes yang agak ramai. Sebab itu kita memerlukan agak lama siasatannya. Walaupun 28 hari itu pada kita, semua kita beranggapan 28 hari itu lama, tapi sebenarnya siasatan hanya kita buat 20 hari, sebab hari yang ke-21 kita terpaksa berikan kepada AGC untuk menentukan, Speaker Aturan Dewan, untuk menentukan bahawa sama ada merit ataupun tidak. Sebentar, Menteri. Jelutong, yes. 36/6. Yang berhormat Menteri mengatakan bahawa saya tidak membuat pengisytiharan bahawa Superintendent itu adalah anak guam saya. Untuk makluman, mereka telah datang ke pejabat saya untuk mendapat nasihat tetapi belum lagi melantik saya sebagai peguam. Sebagai seorang ahli parlimen yang telah bersuara dalam sesi yang lalu menentang usul ini, mereka mendapat pendapat saya sebagai ahli parlimen dan bukan sebagai peguam. Jangan membuat tuduhan, Tan Sri Speaker. Menteri, please get your facts right. Okay, Jelutong, you have got your point across the floor. Silakan. Tuan Ketua, sekarang ini pada saya adalah sesuatu yang boleh, sepatutnya Jelutong juga boleh memaklumkan kepada kita, mereka ni dah berjumpa dengan saya. Ini yang saya tahu. Sebagai ahli parlimen, apa salahnya mereka berjumpa dengan saya? Tapi, inilah dia ceritanya. Ni kata ada monetary benefit. Mana ada monetary benefit? Menteri mengelirukan Dewan. Mana ada monetary benefit? Undi je lah. Saya tak kata salah aku je lah. Saya baca peraturan. Saya tak kata benefit kepada dia. Saya baca peraturan. Faham tak Shah Alam? Yeah, and you're implying Kalau dia Shah ada monetary Fahlam benefit. tak faham, Janganlah kelirukan kalau Dewan, Shah Menteri. Alam tak faham, jangan cuba. Yang berhormat, ikut peraturan ya. Tuan Ketua. Tuan minta penjelasan kalau boleh. Penjelasan, okey. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya rasa kita di sini melihat kepada peruntukan Seksyen 4/5 dan di situ dinyatakan 28 hari dan kita semua tahu bahawa masa itu menjadi soal yang dibangkitkan, kemungkinan ada salah guna kuasa dan sebagainya. Dan ini perkara yang berlaku, kita semua terima ada kes-kes yang dilaporkan yang menyatakan sebegitu rupa. Jadi soalan saya kepada Menteri adalah sama ada kementerian sedia untuk melihat bagaimana kita ini boleh menambah baik peruntukan tersebut supaya masalah yang dibangkitkan ini dapat kita halusi dan cari jalan penyelesaian supaya kita boleh dapat mungkin ruang untuk seseorang yang ditahan itu dibawa ke hadapan magistrate mungkin dalam 14 hari Tuan Speaker, supaya sekiranya ada masalah sedemikian, masalah itu dapat diketengahkan supaya tidak ada penyalahgunaan kuasa. Saya cadangan daripada Yang Berhormat Puchong, patutnya Yang Berhormat Puchong bincang dengan semua rakan-rakan. Itu caranya. Sebab kita dah nak tamat 31 Julai ini. Maka SOSMA yang kita perlukan adalah prosedur tadi. Hanya 28 hari. Yang itu saja yang kita perlukan sekarang ini. Dan saya dah maklumkan, pada sesi yang lepas pun sama. Saya kata, okey, yang itu yang lebih baik. Kita luluskan dan kita bincangkan supaya kita buat pindaan terhadap ini. Ini yang saya mahukan. Bukan menuduh seolah-olah polis jahat, menuduh seolah-olah ditangkap, dizalimi.
Siapa Kan yang zalim? tuduh. Kalau Fakta. kita nak fikirkan, Ianya berlaku. kalau kita nak fikir, Duduklah Salam. Salah ni ganggu betul lah. Sabar. Terima kasih. Pergi Indonesia meracau ke? Sabar Bapak ya, Bapak sabar. Ya, Bapak. Sabar kepada Yang berhormat Menteri belum masa sudah nak gulung. Ini Ketua, saya tak payah cakap panjang lagi. Saya rasa itulah yang saya mahukan supaya kita batalkan ini untuk saya masukkan usul baru untuk kita teruskan SOSMA pada minggu hadapan. Terima kasih. Ahli yang berhormat, sesi perbahasan telah selesai. Sekarang saya kemukakan masalah